أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله ما شاء الله لا يسق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Alhamdulillah sekali lagi para ibu dan bapa dan penonton yang mana duduk di rumah yang mengikut iaitu di stesen ataupun di stu Baba Channel FC, insyaAllah dengan malam ni sekadar satu je lah berlebih kurang, tapi awal mulanya saya nak sambung hok minggu baru ni dengan rekahnya nak sambung sikit. Dia malam lepas kita kita belajar ataupun kita mengaji sekali dengan Baba di stesen ataupun stu di Batah Baru, iaitu tiap-tiap malam Sabtu pukul 8 lebih kurang terus sampai ke 9 berlebih kurang, dengan ada juga amal-amal kita insya-Allah. Dengan malam ni awal lebih kurang setengah jam dan saya nak baca, nak penerang di antaranya syarat-syarat nak mengesahkan bagi rokok. Kalau sini pun banyak ibu-ibu dan bapa duk makan lagu mana tak sah. Semaya kadang-kadang semaya kita tutup dah, tapi ya kita kecuaian. Jadi apabila kita buat tu tak seperti kita mengaji, tak serupa dengan kita tutup. Kerana kita ada pandai tu kita gaduh lah, kita bermudah-mudah. Maka malam ni kita cuma lah. Setelah kita mengaji dah, banyak dah ibu-ibu bapa duk mengaji kok masjid, kok madrasah dengan kita. Duk mentalaah, duk muzakarah. Guru-guru dan baba-baba banyak lah. Mana hak ni hak rendah sekali. Di dalam semaya 13 rukun. Awal daripada takbiratul ihram itu sebagai mula semaya. Awal masuk semaya disudahi dengan salam. Ni pun saya dak cakap sok mudah. Malam baru ni kita buatnya malam Sabtu lepas kita mengaji tawahat tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Malam ni pandang i'tidal, rukuk dan syarat i'tidal. Dua rukun perbuatan. Kerana rukuk adalah satu daripada rukun perbuatan. Di dalam semaya rukun 13, mana 7 dalam perbuatan ada. Salah satunya lepas daripadanya hak rukun perbuatan, hak bahasa buat. Mesti kita dapat tidak berdiri. Qiyam. Qiyamin iaitu berdiri.
Ni satu rukun semaya hok bahasa buat. Berdiri. Tak kata gapo diri. Ada pun rukun bahasa kata Fatihah tu. Suratul Fatihah. Nah, awal daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai kepada waladdallin. Itu rukun Fatihah, rukun bahasa qauli. Insya-Allah tu pada malam lain. Lepas daripada takbiratul ihram, rukun bahasa buat, rukun bahasa kerja. Berdiri, dalam berdiri itu satu rukun perkataan Fatihah. Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim hingga sampai ke waladdallin. Jadi 3 rukun. Maka masuk rukun yang keempat. Rukun yang keempat. Belalah jadi malam baru ni kita mengaji rukun apa ni? Mana tahiyat akhir, diri duduk dan diri kata tahiyat akhir dan selawat pada tahiyat akhir dan salam. Itu rukun pada tahiyat akhir. 1 perbuatan dan 3 bahasa perkataan duduk di tahiyat akhir. Malam ni kita nak mengaji rukunnya hok bahasa buat. Ia pendek, iaitu rukun. Gapo ruku'un? Bahasa kita rokok ni tunduk. Dan bahasa ke Melayu kita tunduk, yang tak duduk. Ia patah pinggir. Tu cakap mudah-mudah. Ni rukun yang keempat daripada rukun semaya 13. Yang keempat rukun bahasa buat, iaitu rukun. Selepas dari baca Fatihah, lepas tu sunat lah. Sunat kita baca surah. Surah tu gapoh daripada ayat suci Al-Quran. Wa imu kuliah ko, kul huwallah ko, tabbat yada ko. Katakanlah. Mana sudahlah. Kalau kata kuliah, lakum dinukum waliyadin. Dah kita buat misal tu. Babona buat fardu. Buh kata sudahlah. Maka sudah dah rukun hok bahasa qiyam. Sekali dengar sunat bahasa kata surah tu kan. Kamar dia kita rukun. Mana kita takbir intiqal ataupun takbir intiqalat. Mana orang panggil takbir berpindah rukun. Beralih. Peralihkan rukun daripada berdiri pergi patah pinggir, iaitu rukun. Ni satu rukun. Ni jangan main-main. Adik-adik semua, ayah-ayah, mama-mama, abang-abang jangan main. Banyak dah makan orang. Banyak makan semaya di sini. Sabit syarat nak sah rukun dia ada 4. Perhati mulai. Dia kita nak mengaji, duk dengar ceramah lama dah. Duk dengar ceramah, tapi insya-Allah setelah lagi lepas pada rukun dan iktidah kita baca satu hadis. Malam ni hadis dia pendek tapi fisik sekali-kali. Insya-Allah. Kita mengaji ni dulu. Lepas tu rukun, lepas daripada qiyam berdiri, sudah kan baca Fatihah, maka kita rukun, patah pinggir, kepala lagi. Patah pinggir ni perhati mulai. Dia patah sekat punggung dia panggil. Kita tunduk lah. Patah pinggir dengan makna tunduk. Sekat punggung ibu-ibu dan bapa. Perhati mulai ni. InsyaAllah. Tak banyak. Tapi kalau tak perhati, tak kena, tak betul. InsyaAllah dah. Kita rokok ni ibu-ibu dan bapa, ayah dan mama. Dah. Mana kita hulur kepala tu, mata sunatnya. Kita itar di ibu kaki boleh. Di 2 kaki kita. Ataupun katalah tempat sujud. Sunat kita di ibu kaki kita. Ataupun tempat sujud kita tak apalah. Jangan dia keling mata lah ke langit itu dia juling. Tak boleh. Itu makruh duk keling mata gitu. Dia lepas tu tangi itu sunat. Walah rokok nak kibar tangi tak tah belakang dua-dua pun tidak ada salah. Itu makruh tak sunat lagu tu. Kita semaya ni di dalam 13 rukun ni. Ambil daripada takbir hingga ke salam ni kita nak comel sekali-kali. We janguk. Allahu Akbar.
Jadi satu semaya kita ni cukup satu ekor. Cukup. Maknanya kat ibarat orang tu cukup. Ada dua tangan, ada dua kaki sepasang, ada telinga. Dah hidung pula macam, mata pula lini mulai. Kepala pun tak bubuh. Kata lagi tu. Nak comel semaya kita. Lalu tu sunat. Nah, di dalam mazhab Syafi'i kita, dua tangan ni tak dilutut. Itu sebagai orang tangan sederhana. Tangan buah mulai lah. Kalau bahasa tangan pandak tu tak lutut jadi terkelong turun dah. Kita tak atas sikit. Nak jadi sedar-sedar. Kalau tangan panjang tu kita tak bawah lutut sikit. Mana gitu. Sabit dia tak sukanya. Tamat tes kat lutut tu kerana kita ambil di atas tangan bahu orang rokok ni pertengahan. Mana sedang rahna lah, sedang rahna. Gitulah kita kata. Kamar dia selepas tu hak rukunnya, hak patah pinggir dah. Hak tunduk tu, punggung tu sama dengan kepala. Kita buat dulu. Kita walau kita tak kerja tu kena dah. Punggung sama dengan kepala. Jangan rendah punggung, tinggi kepala. Tu tak comel dah. Kalau tinggi banyak, walau kita kuasa, tinggi duk jolong. Rokok sikit itu tak sah. Kerana kita kuasa. Ya idarah ya sunat dia antara punggung dengan kepala tu jadi sama. Rendah kepala sikit-sikit tu comel. Sikit-sikit tak banyak. Kita dah waktu betul dah lah. Sama punggung dengan kepala. Ni dia panggil jangok. Lepas tu tangan sunat ambil tok dua lutut. Hak di mana diri rukun kata rokok tu? Ia sebut kata rokok tu. Diri perbuatan rukun semaya dikatakan rokok. Mana? Hak patah pinggir tu. Huik pinggir tu. Ambil tangan tok lutut tu, hatu rokok. Lepas tu ambil tangan tok di lutut. Tu sunat. Comel. Kamar dia, tangan tok lutut. Sunat. Kau bahasa buat. Patah pinggir rokok tu, rukun bahasa buat. Perhati. Rokok, rukun bahasa buat. Tangan tok dua lutut tu sunat bahasa buat. Dua tu kita pecek dah tu. Kita boleh bila ayah-ayah dan mama. Saya ni nak wayah hari dah gendah ni. Nak wayah gendah tapi hok ni kena jangan. Benda ni benda sebagai tadikah. Kelas 1, kelas 2 ke dah tu nak janguk semaya. InsyaAllah. Berarti. Lepas tu ambil tangan tu, tok lutut, sunat bahasa buat di dalam semaya. Rokok, rukun bahasa buat di dalam semayan. Dua. Rokok, rukun bahasa buat, tangan tok lutut, rukun, sunat bahasa buat. Lepas tu dalam hatu, ada ya sunat bahasa kata. Orang panggil sunat kauli. Sunat hak bahasa kata. Hak ni kena buat. Sebab tu dia dalam semaya ada sunat aba'ah. Hak bahasa kena ganti dengan sujud sawi jabar. Kena ganti dengan sujud sawi seperti kita tinggal apa ni? Tinggal tahiyat awal. Ataupun baca tahiyat awal tinggal kita terus buat pak selalu kalau zuhur asar. Tu sunat sujud sawi tu. Tidak semaya kita cedera tu. Dan terlupa semaya kunut di waktu terlupa kunut di semaya subuh. Ataupun sekalian katakanlah sekalian tak batal. Tapi sunat dijabarkan. Ni berat ni. Bagi panggil sunat aba'ah ni. Dia lapet tepat. Tapi tu insya-Allah kita buat kali lain pula. Kamar dia hak sunat dalam rokok ni, sunat hak bahasa kata tu, ni pandai belakang dah ayah-ayah mama. Pandai belakang dah adik-adik dan abang semua dengan katanya subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Sunat tambah wa bihamdih. Sekira kalau kita rasa malah lah. Bahasa kata nak sekat ni ya. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Pun tak ada salah dah. Dapat hasil dia sunat bahasa kata dah. Tapi kita tambah dia dah. Kita tambah wa bihamdih lek belakang. Ini comel benar. Subhana rabbiyal azim. Maha suci Allah. Yang sangat agung, yang sangat besar, perekat Allah, maha suci Allah. Itu panggil dia menyuci. Apabila kita patah pinggir rokok, tak tangan lutut, sunat bahasa buat dan sunat bahasa kata yang terlebih afdal,
lebih besar. Dia saksi di akhirat boleh tengok seko semaya dengan rokok dengan kata subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, iaitunya maha suci Allah yang maha besar, maha agung. Subhana rabbiyal azim, maha suci Allah dan maha agung Allah subhanahu wa ta'ala, wa bihamdih, dan sangat kepujian Allah. Tidak ada yang lebih puji malaikat Allah lah sangat kepujian, kerana dia sebagai Tuhan kita. Dia menjadi 7 pantala langit, 7 pantala bumi, baran-baran antara sekali dengan kita. Hatta kita sendiri sebagai harta Allah. Kita ni orang panggil Tuhan kita ada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kepujian, yang sangat kepujian. Hai itu maknanya subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Berapa kali sunat hak bahasa kata? 3 sekurang-kurang akmal. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali. Salasata marrah. Itu pengikutnya 3 kali. Lepas tu kalau kita bahasa cepat baca cukup 4, jangan beradu di 4, jadi 5. Ning lebih afdal. Itu mengikut dalam kitab. Para ulama jumhur wa'i 5. Bahasa dia lagi. Kalau semaya beriman, kalau kita jadi makmum katakanlah 7 kali. Jangan beradu di dia nak tak cukup hok gasal. Dan kalau bahasa nak lagi 9 kali. Ibu-ibu dan bapa berada situ. 9 kali. Ini kalau semaya di rumah. Kalau semaya sore lah maknanya teka-teka terkepik. Tapi jangan semaya sore diri. Kita semaya berjemaah sebanyak-banyak 9 kali. Ning lebih akmal, lebih afdal, lebih besar ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, dibagikan pahala yang sangat banyak. Tapi sekurang-kurang akmal, sekurang-kurang dikatakan comel 3 kali. 3 lah kita dak buat dah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Kita dak semaya, kita dak kata tu lah tu. 3 kali. Sabit tu dia katanya di sini, kalau tengok di sini dah. Dia katanya pertama bahawa ada kemudian daripada tamam Fatihah, selepas Fatihah. Selepas Fatihah. Selepas daripadanya kita baca suratul Fatihah yang akhir ayat waladdallin, lepas tu baca surah lah. Lepas surah tu kita rokok. Ni orang panggil syarat pertama nak sepenuhkan rokok. Yang kedua, syarat nak sah rokok pula. Rekah-rekah. Yang kedua ialah hendak tunduk. Dia katanya, hendakkan keadaan sekira-kira sampai 2 tangan. 2 lutut, 2 tangan memegangkan kepada lutut orang yang sederhana keduanya. Dan orang yang mulai tangan dia sederhana. Sunat. Ini sunat. Syarat sini sebagai sunat. Kadang-kadang mazhab lain tu ada, kadang-kadang kita tak semaya ke Mekah ada. Ya lepas tangan boleh-boleh gitu ya. Tapi ingat dalam antara mazhab Syafi'iyah ialah tak tangan dulu tu ni sebagai sunat hai'ah. Comel semaya itu sebagai ittiba'ah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia rakaat tak tangan di antara 2 lutut. Sederhana dengan punggung dengan kepala. Bagi orang tangan sederhana. Baik. Manakala yang 3, jangan kosak dengan tunduk rokok itu akan lain daripada rokok. Tunduk nak ambil duit jatuh, tapi rokok dah. Bela-bela ambil duit jatuh. Batal ke tak semaya? Tak batal semaya. Tapi kita katanya kita rokok saat itu, bela-bela sambil nak ambil duit jatuh. Jangan, tak boleh. Tak ada. Ada gitu? Tak ada. Tak ada. Akan tetapi ayat katanya sekiranya ada lagu tu tak sah. Nak ambil duit jatuh, tapi siapa terhak rokok, timur rokok dah, masa rokok selalu. Jadi ada bergantung, bercabai tu benda lain. Upama nak gaul gatal lutut. Lagi kau sak nak gaul gatal, rokok dah rokok, maka tidak boleh.
Ini dia kata ghairas sah. Tidak sah. Tidak sah rokok. Semata-mata kita niat sudah kosak kata kita nak rokok. Sebagai menandakan memperhambaan dengan Allah, iaitu nak melakukan nak dilakukan rukun perbuatan. Selepas daripada kita baca Fatihah dan kita mengerjakan rukun berdiri, iaitu berdiri hendak baca Fatihah. Termasuk rukun yang keempat. Kemudian selepas tu akhir sekali dia katanya ialah wajib ditumakninah. Ni wajib. Ni panggil syarat bagi rukun. Ni banyak. Allah Akbar, banyaklah bahasa rokok ayat pagu orang panggil. Orang panggil rokok burung pun ni burung teri makan upah. Kok kampung ibu bapa dia panggil burung gapo halah-halah. Kak. Tu. Ataupun ayat pagu padi tak. Siap rokok tak ada baca piah bangun duk gaduh gapo tak tahu. Maka rokok tu tidak sah. Apabila tak sah rokok, dah agak kita tak sah semaya. Dia tak sah rokok, mana tak sah semaya. Tu kaedah dia lagu tu. Ya kerana syarat rokok tu pak. Kemudian empat, kita pergi selakunya akhir sekali ya ke-4 tamak-ninah. Tamak-ninah tu syarat bagi rukun. Tamak-ninah dia tak bila rukun, tapi ada setengah daripadanya bila rukun. Setengah kau. Tapi jumhur di dalam rukun semaya 13 dia tak bila rukun. Kalau bila rukun semua dengan tamak-ninah jadi 17. Dia tak jadi 13 dah. Kebanyakan ulama di antara mazhab ulama di antara mazhab Syafi'iyah maknanya rokok ni rukun. Patu beradu sebentar walau tak baca subhana rabbiyal azim tak saya baca malah. Upama tak terlupa gaduh-gaduh lah kita kata dah. Kemudian turun rokok akak selalu. Tak ada dengan baca subhanallah. Tak ada baca gapo tapi turun akak naik tidak selalu. Lagu tu tak sah. Orang panggil semaya ya pagu. Syiar rokok subhana rabbiyal azim gaduh-gaduh. Tak ada baca dah rokok makan naik. Naik tidak adalah lagu tu tak sah. Jaga sini makan ni. Banyak ngaji tahu belaka. Kata tak ada tamak-ninah. Tidak ada tumak-ninah dalam rokok, tak sah semaya. Kalau baca sekali subhana rabbiyal azim wa bihamdih, itu siapa dah setara. Tapi jangan dikerja. Takut tak termasuk dalam tamak-ninah. Ni semaya kena cermat. Kena baik, kena melia, kena jaga benar-benar. Timen ni makan benar ni. Makan mana? Makan tak sah lah. Mana gitu. Dua rokok, subha sekali. Ada setengah pada subha, syah naik selalu. Gapo lagu tu? Semaya tu selakunya tak sah. Nyata ni. Cacing ni. Allah Akbar. Takut sekali-kali. Banyak ni semaya lagu tu banyak. Lain daripada mazhab antaranya 3 mazhab seperti mazhab Imam Hanafi. Dia tak ada gapo semaya dia pagu kak kau naik mari. Mazhab Syafi'i tak boleh. Tu panggil masalah ikhtilafi di sini. Tapi hak Syafi'i kita tak boleh. Kalau kita tak ada tamak-ninah selaku tidak sah. Itu syarat bagi rukun. Apabila tak sah rukun tak harap gatik lah. Gimana bawa kepada tak sah semaya kita. Tak mana gitu. Ni kita jangok situ. Jangan mana selaku nak jadi elok semaya, nak jadi sahkan semayan kita. Sebab itulah rokok dibilangkan rukun yang keempat. Selepas daripada rukun Fatihah. Dengan baca tu. Baca Al-Fatihah tu rukun yang kedua. Berdiri semaya tu rukun yang ketiga. Rokok rukun yang keempat yang bahasa buat. Kena comel. Walaupun buat kerana rukun. Kita ada comel hok baca semata dah. Fatihah memang dah. Dah tidak ada tasydid tak cukup 14 maka semaya kita usah. Napa dah tu? Dia baca kena dengan tutup ti, kena belajar. Sekurang-kurang jangankan jangankan memberalih makna. Berubah makna, silap makna, maka batal semaya. Semaya ni kalau kita kata dihumbi dah. Marinya Allahu Akbar panjer. Itu sudah. Semaya kita usah lah.
Ni kena belajar cara takbiratul ihram. Tu rukun yen bahasa kata hak awal lagi dah. Sekali dengan muqaranah niat. Yen aku semaya fardu zuhur, katakanlah aku semaya fardu asar. Kalau makmum tambah makmum lek belakang, aku semaya fardu asar rakaat, aku makmum sila orang panggilnya muqaranah semaya. Tu kita nak kena mengaji bab orang panggilnya muqaranah. Bab khatir, bab qasak. Bab ta'arud dan bab ta'yim dia lagu mana dah. Qasak, ta'arud, ta'yim tu selakunya. Tu suku insya-Allah. Satu masa pun kita nak pergi. Mana kita nak gaul gilah dalam semaya. Kamar dia selepas kita 10 rakaat, ibu-ibu dan bapa 10 dah. Cukup dah. Kita tomak ninah mulai kita baca. Ni sekurang-kurang nak baca 3 kali ni. Sekali dengan tomak ninah dah tu. Beradu sebentar tepat anggota. Tangan dulu tu kepala tak ada henggah-henggak dah. Mulai. Lepas tu sunat pula baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih sekurang-kurang akmal 3 kali. Mana 3 kali? 3 kali sudah tegak. Sami'allahu liman hamidah. Ni kita nak selaku rukun yang kelima pada perbuatan. Rukun masa buat juga. Akak tangi dak kita nak rokok satu, sikit dah kita hundur. Nak rokok tu sunat, akak tangi 2, orang panggil sebagai takbir intiqalah. Tu sunat dah kata tu. Allahu akbar. Akbar kepala kita sapa dah, tepat rokok dah. Patut pinggir sama dah, pinggir ngapal. Lepas tu sunat baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Tapi di situ sunat akak tangi 2 tangi. Antara berbetulan bahu sebelah telinga. Kalau orang jantan mengekai. Kalau betina tu rapat antara telinga. Mana gitu dah. Sunat rapat. Ibu lek bawah hujung anak telinga. Tunjuk jadi atas hujung hak telinga, hak perempuan sunat rapat. Tapi dia tangi dok dapat. Dia bukan piah gitu. Dia hak jantan tu gekai sikit dah kepala bahu, ibu tangi berbetulan di juring bawah telinga, telunjuk atas. Mana berbetulan lah dengan juring telinga atas. Dan berbetulan orang panggil tabik. Tapak tangan dia lepas depan. Tu sunat. Allahu akbar rakaat. Sunat ni banyak perbuatan di situ. Akak 2 tangan, patah kepala turun. Tapi walaupun 3 gerak hak dia suruh tak batas semaya. Tak apa. Dia tepat suruh, tepat suruh kerja. Ni sunat. Karena Rasulullah akak 2 tangan turun. Itu mengikut pada hadis. Turun gi iktidak. Sudah 10 dah rakaat. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim kan ufama. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih 3 kali. Lepas tu sami Allahu liman hamidah. Akak dia tangi. Hamidah tangi puah akak. Akak turun sami Allahu liman hamidah. Diri betul. Hamidah diri betul. Lepas tu sunat kata dengan mulut Rabbana. Tapi tekah Rabban sami'a tu tekah akak kepala. Perhati. Ni perhati mulai. Sami'a tu akak kepala. Sami Allahu liman hamidah. Diri betul. Apa dah tu? Betul tu baru Rabbana lakal hamd. Ataupun tambah Rabbana walakal hamd. Itu setengah naskah. Rabbana lakal hamd. Sunat tambah. Sampai gapo saya kata sunat tambah. Kerana nak berdiri betul dulu. Sami Allahu liman hamidah Rabbana bila-bila tua sujud. Tak sah main. Main jauh. Semaya tak sah. Semaya tak sah. Ni suruh perhati. Semaya tak sah. Ni main lele baru. Kasar tak ada apa. Tak. Semaya tak sah. Tak sah. Kawan belajar kena ustaz babo. Kata tak sah begitu. Sami'a baca Sami Allahu liman hamidah. Berdiri betul akak 2 tangan wak turun. Wak turun tu sahmah tangan. La haula wala quwwata illa. Banyak saya dah tengok semaya turun hembah tangan dak berayau. Tu tainonai tu sujud. Beradu lama dah. Sami Allahu liman hamidah. Baca Rabbana lakal hamd.
Tapi tangan tak ada beradu tu. Duk duda sikit-sikit Wah apa boleh tak boleh beradu. Lepas tu orang tergemah. Sami Allahu liman hamidah, gedebum gemah tangan gitu. Gemah lah dodai gitu. Lepas tu orang sujud selalu dah. Dia situ tu siapa nak rokok. Rokok tu wajib kata. Syarat bagi rukun beradu tamak ninah kodok rokok tu. Nah, sebab itu kalau kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 3 kali dia sudah mulai. Lebih pada tamak ninah lah. Jadi lebih pahala banyak lah kita. Ya sekali tak apa dah subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi rokok tu. Beradu start akak naik tu tamak ninah dah. Tapi dia panggil sedia-sedia mulai lepas tamak ninah. Rabbana lakal hamd sunat bahasa kata. Rabbana walakal hamd ataupun Rabbana lakal hamd. Tangan tak situ. Dia sebenarnya berarti Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Tangan tu orang mai duk sini. Duk di pohon. Waktu gua mulai, waktu gua tok jangan rembah. Dia rembah kita nak jadi terayang. Dia terayang kita tak beradu tak lama kita terus sujud. Maka kita tu walau duk lama dia tak panggil tumak ninah. Pasal tangan duk berayang. Tangan berayang tu yang membawa kepada semaya kita cedera. Ia tidak cukup syarat iktidal tu. Iktidal tak cukup syarat. Dia terima iktidal tu siapa ngarokong. Wajib ditomak ninah. Kerana beradu sebentar dalam iktidal, dalam sami Allah beradu betul nak pergi sujud tu, wajib kena diam. Qada subhanallah. Qada subhanallah sekali. Sekurang-kurang. Dia dik tangi. Ni dia dik mah. Dia juga. Dia sebentar tu juga. Tak sah lagu tu. Nampak tak tu? Allahu Akbar. Ini semaya. Kita kena cermat. Sahabat itulah belajar ni oleh buah lepas belajar. Ni kita dah mabok kata belajar ni. Aku belajar dah. Dia mau 7-18 apakah hari ni. Dah waktu lagi. Faham lagi dia heret pergi kata tu. Apa dah tu? Ini rusak. Banyak Hodok makan timai rokok tak makan mana? Ya kerana kita baca subhana rabbiyal azim sekali wilamu tetak tu kita tidak sami'ah tu panggil rokok kita tamak ninah dah. Gak kita baca 3 kali tu lebih akmal tu comel benar. Lebih akmal. Mana sekurang-kurang akmal kita duk situ. Kamarianya kita tidak tu honi yang berada nak sujud. Golek dia sami Allahu liman hamidah Rabbana tu boleh-boleh turun dah. Rabbana lakal hamdu apa ni dah nak di tempat sujud dah. Dah mai jauh ni. Semaya tak sah. Sami Allahu liman hamidah Rabbana tu waktu turun tangan. Bos sami'ah tu akak tangan lutut. Sami Allahu liman hamidah. Betul. Hamidah tu tangan duk sini. Rabbana lakal hamd. Lepas tu sunat tambah. Rabbana lakal hamd hamdan kasiran tayyiban. Sunat sekat tu. Nak tambah sikit lagi. Tayyiban mubarakan fi. Oh ni comel. Ni habis. Ada lagi tapi sekat tu tak apa dah. Sami Allahu liman hamidah beradu cak waktu tangi itu Rabbana walakal hamd. Ada naskah bubuh waw. Tak sebubuh pun tak ada apa. Rabbana lakal hamd hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Panjang sikit supaya kita nak beradu lama. Wilpah sikit pada tomak ninah. Ni jangan. Ukur semaya. Ni saya malah nak diri nak buat ni. Royak gitu tak apa dah. Pasal sepik kata ni tak gelewa-gelewa gitu terkabung kita lepas le bawah. Nak royak kata lagu tu. Insya-Allah deh. InsyaAllah. Hai kita dak buat mama-mama ya semua tu memang dah kena berlaku dah. Bebe adik-adik tu. Tapi hok bahasa adik-adik kita hok umur 15, 16, 17 dia gaduh. Ya nak kata semaya aja pada tu harap maaf dah. Semaya tu tak ada tamak ninah pakai sami Allahu liman hamidah terayu-ayu tu tu orang pergi sujud. Nyanyi semaya. Semaya 5 waktu sehari semalam tak ada gaduh-gaduh tapi semaya tak sah. Apa dah tu? Semaya tak bergaduh tapi tak sah semaya. Orang panggil pelau. Kita tengok tak ada sekarang habuk. Kita ingat nah.
Semaya kita, semaya tak beradu cukup 5 waktu. Dah kita ke 10 hari 50 waktu. Tapi semaya tak sah. Seperti tak semaya. Deh. Seperti tinggal semaya juga. Seperti tak semaya. Hukum sah. Mengikut satu hadis, satu waktu, sampai ke 800 tahun. Neraka. Sekiranya Allah Ta'ala tidak diampunkan. Tidak dimaafkan. Ni paling takut ibu-ibu dan bapa takut. Semaya kita belajar cermat dah banyak. Seperti yang duk mengajar dalam fi'lan ni dah. Duk mengajar kat madrasah kat masjid. Tak puasnya mengajar semaya para guru-guru. Dah kita ke Allahu Akbar tiap-tiap waktu. Dah sebagaimana selepas semaya mengorek. Jadi tiap-tiap kampung duk mengajar harakat ni lah. Mana semaya di dalam keadaan rukun semaya 13 ning lah. Kamu dia ingat hak syarat bagi rukun ia ada 3-4 tepat, iaitu rukuk wajib tamak ninah hak sani. Masa subhana rabbiyal azim tu dia dah tu tamak ninah dah kita duk baca tu. Jadi 3 kali tu lepas belana lah tamak ninahnya. Sami Allahu liman hamidah. Tangi perah tok di antara 2 cupit telinga waktu turun tangi baru rabbana lakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Jadi lama dah tu belana dah tu lepas tamak linah belana tu kalau bunyi fi lek belakang tegak 2 kali 3 kali tamak linah dah tu maka kita turun sujud. Turun sujud tu keadaan kena turun mulai sikit saya nak nak lajak sikit sujud. Ingat dah kita turun tak lutut dulu, jangan turun setengah gajah turun tu tak boleh, tak sunat lagu tu. Dia sunat turun di antaranya turun sujud. Kita buat turun 7 anggota tu jadi tertib. Duduk diri duduk i'tidal dah. Lepas sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiba, katalah sekat tu. Kita beradu orang panggil cukup dah. Tangan kita tetap dah, tak ada berangin, tak ada apa dah, tetap dah tadi dah. Tekan sami Allahu liman hamidah tu kita tangan tetap dah. Buat tu tangan tetap lutut dah. Tak pergi, tak ada berayun dah, tak ada hambah turun dah. Dia di. Lepas tu baru kata rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Turun sujud. Turun sujud tu sujud tu kita comel. Walau gerak lebih pada 3 kali dia tak ada apa, dia suruh tak atas semuanya. Turun pergi sujud, turun lutut dulu. Kena dah. Hak mama ayah dak buat, cik-cik pangah pak dak buat, kena dah. Turun lutut 2, tertik dia. Lepas lutut, tangan tu atas sikit pada lutut. Tangan 2 tok tepat nak sujud. Berbetulan dengan bahu. Tok tangan, tu tertik. Lutut dulu, lepas tu 2 tapak tangan, lepas tu barulah pergi kepada dahi. Jekam mulai sama mulai, jangan tok pepeh lengan gini, itu makruh. Tok batas tapi makruh. Dia tok tapak tangan, belunjuk jari kiblat, jari sikit-sikit, dahi sujud tekan serta sutuk hidung katik sutuk. Tapi tak salah ingat saya, Imam Maliki tak sah tak sutuh hidung. Tapi Imam Syafi'i kita sah. Tak sutuh hidung tak apa. Tapi sunat sujud tu sutuh hidung gatik tempat sujud. Tempat sujud dalam mana kita sujud dahi tu tekan. Kamar dia hidung tu. Sutuh gatik di latah. Sutuh gatik di mozaik. Cocok gatik dengan sejadah satrah kita. Satrah kita dah apa tu. Sujud tu dahi hak rukun tempat sujud. Tapi sunat gatik hak Imam Syafi'i kita. Sunat sutuk hidung gatik di dalam sujud tu di satrah sejadah kita upama latar upama mozaik katakanlah. Ni comel. Kadang kitanya tak sutuk hidung dah kan. Dek cakau tu dia tak sutuk mana dia duduk kedah ininya. Tak ada pada sah dah. Akmal comel dah. Tapi sunat lagi di dalam antara mazhab Syafi'i kita sunat sutuk hidung hati. Tambah sikit situ. Ni kita malam ni insya-Allah. Ada setengah tak tahu lakon dah. Tapi saya nak buat tambah sikit nak jadi kemas sikit. Nak jadi termasuk comel. Turun 2 lutut, tapak tangan pergi belunjuk kepada kiblat kita comel. Lepas tu kita tenyal.
Tinggal ni pun masalah. Tinggal kaki sujud tidak tujuan anggota. Itu masalah khilafiyah tu. Di antara khilafiyah. Kata Nabi kena perut ibu jari tu. Kalau duk cokai pun tak apa dah. Itu setengah daripada pendapat. Tapi di antaranya yang lebih akmal, lebih sunat, lebih bagus, lebih comel, tinggal kena perut ibu kaki. Lepas tu lutut widak tengah mulai, tangan widak antara dua bahu, jangan widak tak kepala tu. Dua bahu mulai, dahi tu. Wi sutuk tekan serta dengan hidung tu sunat, sutuk tepat syatrah, tepat sejadah, tepat sujud tu lah. Gatai comel. Ni koda-koda gitu dulu. Tu lajak sikit. Tapi timbal sami Allahu liman hamidah. Syarat bagi rukun juga seperti rokok. Kena beradu tomak nino. Dan kita ke hasab itu sunat dengan katanya Rabbana lakal hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ni kita belajar. Tu kita panggil cukup dah kita tomak nino. Barulah turun sujud. Jangan piah naik duda-duda turun sujud. Lagu tu tak sah. Lagu tu tak sah. Bukan tak sah lagu mana? Tak sah lah semaya kita. Lagu ni hemu aja. Ya tempat kita menyesalnya setelah diperiksa semaya selepas mati. Kerana ni buat mengukur dia mengukur kita. Oh sesam lah. La ilaha illallah. Orang semaya tak sah. Lebih lagi sesat pada gapo. Lebih sesat pada tak buat ibadat lain. Kerana semaya buat pengukur pengukuran kita. Sah semaya hak lain gitu-gitu je. InsyaAllah. Tapi kalau semaya ni rusak, siapa itu nak comel semaya banyak mana? Mereka hak mati dah. Nenek-nenek kita lah ada lah dalam hatu tu duk minta nak naik kelik nak semaya semula tu dia tu. Nak buat amal semula. Nak beribadat, nak sujud sembah Allah Ta'ala semula. Botel lagu mana? Wak tak karik Rasa supaya tak ada lah anu lah. Masa main-main dengan semaya. Semaya kan tak ada apa tu hari terima lah. Semaya tu hari terima lah. Kadang-kadang kita rusak dia semaya lagi dah nak. Sabit tu orang panggil ibadat dengan tidak tutup ti maka tak terima. Tak terima. Ibadat kena dengan tutup ti ilmu. Dengan tahu kaifiat. Seperti semaya dah 13 rukun. Kita kena tahu kaifiat dia. Pas tahu kaifiat bukan payah. Pasal dia 13 ya. Dia kalau rukun 13. Tak tahu rukun pun sah semaya. Tapi kurang sikit akmal dia. Kurang fadilat. Mana gitu. Kurang fadilat berasa boleh duk. Boleh duk. Ya takutnya tak sah. Tu tepat ia paling takut. Malam ni dua dah. Iaitu satu rukun rokok. Nyata dah. Lebih kurang dah. Yang kedua rukun i'tidal. Ni rukun pandok. Ya rukun semaya i'tidal ni pandok sekali. Dua tepat hak pandok. Mana tak ada kena jadi panjang lebar lah. Duduk sebentar lah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Beradu sebentar. Kita turun sujud. Sah dah. Turun sujud. Sekadar katanya subhanallah lah. Ataupun Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Tu panjang dah tu. Beradu. Tapi kita tak anggota. Tetap dua tangan tak di paha kita. Tak ada terayung. Tak ada bergolek dah tangan. Kita tempat sujud mulai. Turun gi. Tertik lutut dua. Dan pulaknya tangan dua hafal comel. Dahi sutuk tempat sujud tekan. Serta sutuk hidung gatik. Tu hak sunat dah tu. Nampak dah tu? Ni. Tu bagi mereka yang kuasa. Kalau tak kuasa turun lah. Tak ada agak. Dia dah sakit. Semaya bila duduk. Tak ada berapa. Lepas sila. Tak ada salah. Tu dia tak kuasa. Ni dia yang hak kuasa ni. Orang dewasa. Orang comel. Dia sempurna cukup. Tidak jadi amal perut. Maknanya tidak jadi lengah kaki. Tidak jadi serbang kaki dengan siapa nak berdiri nak duduk tak boleh. Tu bak lain pun. InsyaAllah makanya saya nak berada sikit tu lah. Kerana tidak saat ni pun 4 syarat juga. Tapi 4 syarat tu memang dah kita kerja belakang dah. Saya kata hak buat kena belakang. Tapi hak jaganya Timbal sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd tu kita kena tetap anggota. Beradu kepada subhanallah tetap situ baru turun sujud. Lebih-lebih lagi iman. Tu iman semaya tu. Tu iman semaya ni kena cermat, kena berjuruh nah. Tak serupa dengan makmum pun dia makin. Tapi iman ni kerana dia jelebar. Orang panggil dia jelebar kereta, dia juga bawa.
Ibarat kereta deh kena jaga sikit. Kerana iman ni orang bawa usaha iman habislah. Nampak kita kena jaga insya-Allah dah, insya-Allah. Lepas tu saya nak beradu situ tu. Lepas tu nak baca hadis. Perjanjian saya nak baca hadis ni dah. Insya-Allah kita satu hadis daripadanya ke muka A-nya. Dah, insya-Allah. Ni bahasa dalam fiqh ni kita nak tanya payah dah. Tapi insya-Allah lah. Kalau ada apa dah, maka kami masuklah. Lepas tu jadi nak ayat katanya apa ni dalam pengajian kita ni ia paling nombor satu ya kita kena mengaji tamat iman dulu. Mana sekali iman kita, mana akidah. Lepas tu semua tu berdasar dengan ayat suci Al-Quran belaka tu. Ibu-ibu dan bapa. Lepas tu dia panggil fiqh lah. Fiqh kita mengaji cara habat hari halal sah batal. Hak mana hak wajib, dan hak mana hak haram dan sunat dan makruh dan haram. Kerana hukum taklif. Dia panggil hukum taklifi. Dan apabila kita sapa umur, Allah Taala teka atas kita. Semesti kita tak lepas pada 5. Satu, kita duduk dalam hari. Yang kedua, duduk dalam wajib. Yang ketiga, duduk dalam makruh, di dalam haram dan sunat. Tapi walau bagaimanapun kita pisah. Tubuh kita dalam hari-hari malam-malam lah. Satu waktu malam dah, waktu tengah hari kita akan duduklah kita di dalam sekurang-kurangnya kita lepas daripada masa hari. Waktu yang haram, masa hari kita kerja dah. Masa tak ada hari, kita pergi kerja benda hari kita lepas. Masa tu hawak tu cuma belaka 24 jam. Tengah hari, petang, malam, dina hari, tengah malam semua comel Allah Ta'ala menjadi. Tapi kita tu semasa ni gidak kerja hak hari. Semasa ni gidak kerja hak makruh. Masa ni gidak kerja hak hari. Hatu na'udzubillah, kita minta ujauh. Mintalah berdoa dengan Allah Ta'ala lebih banyak dalam sehari semalam. Hidup dalam masa sekurang-kurang masa haram. Itu paling kurang sekali. Mau tidak kan? Hidup dalam masa sunat dan masa yang wajib. Seperti semaya sunat membaca Al-Quran, berzikir. Dan kita duduk menoreh getah galau padi tu tak ada harah tu. Harus bahkan hak sunat dah. Dan kita kerja tu kerja hak sunat dah. Kerana kita nak ambil hasil daripada nak memelihara diri kita di antara isteri dan anak-anak kita. Yang kewajipan kita munafakahkan. Dan insya-Allah. Ini satu hadis berarti mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Rasulullah dari Anas radhiyallahu anhu. Ini Anas bin Malik. Daripada Anas, satu sahabat Nabi radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang katanya yatba'ul mayyita salasatun. Baca habis baca hadis habis dulu dah. Wa ahluhu pertama, wa maluhu wa amaluhu fayarji'u usnani wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Muttafaqun alaih. Diittifaq atasnya. Cuma ni nak ayat katanya apabila hadis ia datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam patut kita buat ambil fikir. Apa yang bermaksud? Yang makna dianya ialah arti ia mengikut orang mati, satu orang mati. Satu orang mati. Hak mati dah lah. Kita tak mati lagi. Tapi kita kena sapa di situ. Kalau kita mati, malah ni juga. Satu orang mati, berarti mulai ayah mama. Ayah kita mati. Mama kita mati. Nenek kita mati. Toki kita mati. Jiran kita mati lah ni. Sebab bersifat manusia, apabila mati satu orang, yang ikut orang, hak ikut orang mati itu 3. Berarti 3 tak lebih. Raja mati 3 ni je ikut.
Nampak? Tok mulu mati 3 ni. 3 benda ikut tok mulu mati. Orang jahil mati 3 juga ikut. Orang alim mati 3 ikut. Bersifat manusia, lelaki, perempuan, tak ada kira mu jadi raja, mu jadi materi, mu jadi prasedang, mu jadi tok menir, tok nebe, tok mulu, tok gawa sebelah Malaysia. Tempat kita tok nebe, tok menir. Dia orang alim, orang jahil, orang kecok, orang cukup syarat, semua sebut kata bersifat lelaki, perempuan, dikatakan hamba Allah Ta'ala, mati seorang 3. Gisuk mayat. Mati 2, 3. Mati 3, 3. Mati 4 orang pun 3 ni. 3. 3. 1 hok ikut mayat kata 3 perkara tu. Ibu-ibu dan bapa ya mama. Neh? Perhati mulai, perhati. Satunya ahli keluarga dia. Ahli keluarga. Kakak, adik. Kalau hok jatuh mati, bineng. Anak ada 5 habis. Hak tak ada klik di Malaysia tak ikut. Tinggal ada sore. Dia bakak sore dah anak dia 4, ikut 2 aja. Ada rumah 2 orang tu. Dah. Tak ada berapa ikut tak ikut. Tapi nak yang katanya 1 orang mati 3. 1 ahli. Kalau tak laki mati bini. Anak-anak cucu dia. Woi kaum keluarga. Ikut bih mak saudara, tok saudara kalau ada. Kalau hak mati tu mudah. Kalau hak mati mak, hak ikutnya cucu, anak saudara, cucu saudara. Tak gitu ke anak sepupu, waris jiran-jiran rumah tu penuh warah dia. Kaum kerabat. Dan ajnabi mana orang asyik-asyik pun ikut saudara kita habis penuh. Tapi lah ni jarang dah. Hak ikut tu hanya orang dah masa dulu dia hormati. Karena salah satu orang mati ikut iring jenazah. Itu sunnah Nabi yang terpaling besar. Yang Allah Ta'ala bui rahmat. Orang yang ikut jenazah pergi kepada kubur. Satu paliman yang paling hebat. Rahmat Tuhan. Cucurkan. Berikan di atas orang ikut jenazah. Kelebihannya pula pahala kebajikan. Nah, orang yang ikut tu pun Tuhan termasuk dalam Allah Ta'ala apa dosa juga. Hormati kepada mana ruh ataupun jasad lah. Si jenazah tu. Karena saudara kita jenazah Islam lagi muslimin. Mukminah kalau kata. Ikut dia. Karena dia pergi tak kelik dah. Tak kelik dah pergi hak ni. Pergi ke Mekah 47 hari haji kelik. Tu pun perselana dah. Pergi umrah 15 hari kelik. Pergi ke Malaysia motong getah. Kelik. Kalau duduk di Thailand. Nah itu ke? Pergi kana. Kalau orang Malaysia masuk Thailand pun dia kelik mah dia. Duduk 3 tahun, dia balik semula. Tapi pergi hot ni tak kelik. Anak kelik kana dia hancur le tanah dah. Hak hancur suku. Ruh dia hidup. Arwah, ruh dia ruh. Ruh ni hak tak mati ni. Ahmad juga, Abdullah juga, Aminah, Juwariyah juga, tak ada orang lain. Ruh dia kerana kita, badan kita bersusung. Nyata bersusung. Kerana mati dia buang ruh tu baik. Di antara bercerai ruh dengan badan. Kita satu hari, cuma esok ke lusa. Hak hidup lagi, hak mati dah. Dia cabut dah. Allah Ta'ala buat dah laksana. 3 perkara. 1 ahli dia. Kalau bini mati, tok lelaki turut. Kalau tok lelaki mati, bini turut. Itu mudah-mudah. Berderu penuh anak cucu, anak saudara. Turut pergi kana ni? Turut pergi atas kat lubang kubur. Kat tu ya? Turut pergi siapa ke lalia? Hai dah. Tu pun turut orang lain dah. Tu imam khotik bila dah. Fak-fak kan makan masjid dah. Orang-orang hadap cara kubur dah. Anak tak turun dah. Bini duduk di pintu pagar dah. Tok lelaki mati. Kalau bini mati, tok lelaki siapa agak kalau lubang kubur? Habis itu dah masa. Kalau teriak sebentar tu sehari tu aja. Nampak dah? Terbit mata sekejap. Lepas tu dah itah harta benda dah lah. La ilaha illallah. Satu. Yang kedua, wa maluhu, iaitu harta. Harta tu juga weh. Mana harta? Kereta dia 2 butir kalau hak kaya. Kalau hak sesak mutu buruk tak turun. Ada. Dia nak tanya lapar tu.
Sika pun tak ada, dia tak turun. Tapi anak cucu turun. Sang sahabat kaum keluarga dia, sepupu, dua pupu. Ida-ida gaji dia gemuh turun. Dia sesak tak turun dah. Dia kereta tak ada. Nampak tak? Mutu tak ada. Adik-beradik pun tak ada ro'i mana, tak ramah turun. Kalau hak kaya, kalau nampak ada peringkat sikit, ada power sikit, ramah sikit. Tu kaedah lani lagu tu. Ya kerana Allah Ta'ala buai berkat habis dah tak muka bumi. Nampak tak? Nah, keberkat tepak kau akhir zaman hak tuai, hak Allah Ta'ala buai barakah. InsyaAllah dia nak baca. Pak kau hak tuai buai dah. Tapi masa mana tak tahu. Ya Nabi kata masa akhir zaman selepas pada aku, yang Allah Ta'ala buai pak kau. Rahmat tak muka bumi. Allah Akbar. Ini nyata hak Nabi raya. Memang kena berlaku kerana Nabi cerita. Tapi kita minta ujah. Baik. Kamarianya satu keluarga ahli waris tok laki bini. Tok laki mati bini turut. Bini mati tok laki turut tu siapa sungguhlah kalau ubah kubur. Bini siapa dikawal aja kalau tok laki mati tok masuk gi. Tak apalah. Dia yang kedua hal itu kereta mutu duit dia adanya mana dah buat sedekah tu turut gilah. Nah, kalau dah lebih 1 juta turut gi 100,000 je nak buat sedekah apa ni? Sedekah orang turun liye kau dah tahu ya. Turun gi tekah tu je, lepas tu dak juga. 2 hak turun gi. Yang ketiganya hak turun gi iaitu amaluhu. Neh, iaitu sekalian amal dia. Neh. Wa amaluhu hak turun banyak 2 gi. Amal ni turun apabila kata amal umum, 2 turun. Satu amalan jahat pun turun, amalan baik pun turun. La ilaha illallah. Hak amalan jahat ni kita usah ni. Tak sewi turun. Bah, kita kena bertobat masa hidup. Kena istighfar masa hidup. Sampai itulah. Berarti. Apa? Kalau kita kasih kepada Allah, takut kepada Allah, banyak kita kata la ilaha illallah. Afdaluz zikri la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tu hak sabda Nabi. Afdaluz zikri la ilaha illallah. Dan kata ayat suci Al-Quran, kalam Allah Ta'ala yang berfirman fa'lam annahu la ilaha illallah. Pak kita kapuh 2. Afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tak ada salah. Orang takut kepada Allah, orang yang bertakwa, orang beriman dengan Allah, orang sayang dengan Allah, taat dengan Allah, banyak syukur dengan Allah. Orang ni dia tak tinggal pagi-pagi dia petang dengan kalimah la ilaha illallah sebagai zikrillah. Zikir dia panggil. Orang zikir hidup badan sepenuh, ruh dia apa hidup. Dia berjalan dua-dua dia panggil ni. Satu kali Rasulullah kata dia berjalan saja. Mana orang tak zikir. Badan dia berjalan, ruh mati. Ya, soalah begitu. Bukan mati dengan mana cabut nyawa. Mati hidup dalam badan kita, ruh mati. Na'udzubillah. Apa tu? Lagak sikit dah. Lagak sikit dah. Dan orang kasih dengan Rasulullah, orang ni mesti dia banyak dengar kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adapun sekurang-kurang Allahumma salli ala Muhammad. Tapi yang lebih mulia, lebih baik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ni sekurang-kurang. Ni orang kasih dengan Rasulullah. Orang hidupkan sunnah Rasulullah. Orang senantiasa hari-hari dan malam dia tu dia ingat dengan Nabi. Dia cerita-cerita dengan Rasulullah. Kasih dengan Rasulullah lah yang bermaksud banyak selawatan Nabi. Dan yang ketiga, orang kasih ke diri sendiri. Saya kasih kepada saya, Faruk kasih kepada Faruk. Memang dia kena katanya ialah astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Memintakan Tuhan apa dosa. Ni hak tempat saya naknya. Apabila satu orang mati, ialah hak yang ketiga saya bila sana. Amalan hari-hari dan malam-malam dia turut pergi juga. Ambil daripada kecil, ambil daripada balik siapakah hari mati, katakanlah 50, 60, 70, 90 pun ikut pergi habis. Tak tinggal di rumah. Ya tak duduk di rumah. Harta duduk kat setengah-setengah di rumah.
Boleh pun setengah yang muda hok tak boleh mari, hok tak tara, hok duduk kat mana, kat Malaysia, hok duduk kat Bangkok, duduk kat mana, kat luar negeri, duk kerja motong nongeh. Dia buat kerja tu hok tak ada kelai, dia turut setengah aja, woi warga, anak-anak cucu dia. Harta turut setengah, rumah comel 3 lapis tak turun. Turun, hei tak turun. Apa tak? Tak turun. Lembu tak turun, lembu dia fera tak turun. Tanah pitu ada 17 hotel pitu, tak ada cabut jalan gitu turun. Suai dia mati tak turun. Turun. Ba'duhu ba'du. Setengah ke setengah je turun. Sikit dah tu kalau 10 turun 3 aja. Duit dalam bank tak turun. Hak tu nanti anak nak cerka dah. Cucu nak cerka dah. Tak turun setengah-setengah aja. Tapi hak turun habis 2. Yang 3 ni iaitu amal ibadat kita dengan kejahatan kita. Ada kerja kejahatan kita. Ya amal 2, satu amal baik, amal jahat. Ni kedua-dua turun. Na'udzubillah. Kita turun amal baik. Turun pergi habis. Sebab itu dalam suratul Isra katanya bismillahirrahmanirrahim, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihat khairun inda rabbih apa ni? Al-malu wal banun zinah. Anak. Maknanya harta benda dan anak-anak itu ia dah perhiasan. Kadang-kadang dalam anak kita, dalam isteri kita, dalam suami kita dia ada fitnah. Dan dalam harta benda kita pun ada fitnah. Fitnah ni kita takut, kita minta ujah. Akhir zaman banyak sekali kan ada fitnah di dalam harta-harta benda kita dan anak-anak kita. Nauzubillah min zalik. Ini kena bercara mulai. Baik, selepas pada tu turut 3 ni hak kelek 2. Farji'usnani wa yabqa wahidun. Yang kelek 2 iaitu harta dengan waris waris. Waris waris anak cucu bini tok laki. Kalau bini mati tok laki mati bini, apa ni kelek. Hadap sekali dengan mayatnya satu saja. Wahidun yarji'u ahluhu wa mahluhu. Ahluhu wa mahluhu. Hak keleknya harta dengan anak. Mutu kelek, kereta kelek. Gapo lagi gigi. Kalau ada kapal terbang pun kelek. Tak ada kapal terbang dah kan sekira kalau ada. Gapo ada cicing kelek dia mau. Ada mah pakar kelek kalau pina. Kelek habis buat lagi sebentar tu je. Tu pun anak pakar. Semua kelek habis. Hak di sekali dengan dia hak nampak kain kafe 3 lah bagi jatah. Dia betina capung dengan seluar kain kelubung jadi 5 lapis. Perempuan 5 lapis sunat, hak jatah 3 lapis hak tu sekali. Sekali dengan papes keping. Tak ada. Tapi hak kekaduk sekali dengan jenazah, sekali dengan ruh turun dalam dia amal baik, amal jahat. Maka amal jahat ni lah kita nak istighfar. Sebab itulah yang kasih kepada kita yang 3 saning ialah iaitunya istighfar. Astaghfirullahalazim dengan astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Orang kasih kepada Allah ia mengucap dengan la ilaha illallah. Orang kasih dengan Rasul, ia banyak selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kasih dengan diri sendiri ialah dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, ufama astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ning tanda orang kasih. Martabat kasih. Kali kasih. Pertama dengan Allah, yang kedua dengan Rasul, yang ketiga kalau kasih dengan diri dengan astaghfirullahalazim. Allahu akbar walillahil hamd. Ni 2 ni cacin hak Nabi kata. 3 turut, 1 sekali dengan mayat, sekali dengan jenazah ruh dan 2 kelek. Ahli dengan harta benda. Anak cucu kelek habis tak duduk di kubur. Isteri bini mati mana tok laki kelek. Kalau bini mati kalau tok bini mati tok laki kelek. Anak kelek, cucu kelek habisnya. Sekadar kata setengah je ataupun sejak di kubur habis. Kita pun ambil pelepah tamar kalau mati kat tanah Arab. Dia pelepahnya daun pini, pelepah pini cocok di kepala so, cocok di kaki so, duk setambang sit pusu. Tapi kita duk gapod daleh. Duk kapod daleh. La ilaha illallah. Mati kita takut sekali ibu-ibu dan bapa hipik kubur. Hipik kubur. Ni hok takut sekali-kali tidak adalah hipik kubur. Amalan nak lepas hipik kubur ibu-ibu dan bapa. Banyak baca suratul Ikhlas. Dekat nak mati fadilah kul huwallahu ahad. Nombor 1.
Nombor 1. Nanti insya-Allah nak baca masa lain. Malam ni nak ayat raka-raka katanya, orang nak lepas hipik kubur paling nombor 1 kata Rasulullah. Itu mengikut dalam fadilah qul huwallahu ahad. Ialah mereka dekat-dekat nak mati ketika sakit banyak baca suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Sabit tu barang siapa baca qul huwallahu ahad tiap-tiap kali nak masuk rumah. Rumah tu Allah Ta'ala jaga daripada kepapak isteri, suami, anak sekalian hidup dalam rumah tu Allah Ta'ala jaga. Rumah ni lepas daripada kepapak besar lah. Sebelum pada wisalah baca qul huwallahu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lepas kepapak sekali ya. Dah kita tengok dia dalam tafsir Nurul Ihsan iaitu fadilah qul huwallahu ahad. Nampak? Allah Akbar. Nah, pas kalau pergi baca semua. Mana baca dekat mati, pergi mati. Pergi mati sungguh. Gak gila siapa dia nak dibaca hari mati. Apa ni nak dibaca dekat-dekat dengan duk sakit tu. Nak guait tangan malah. Nak makan nasi sudu 2 sudu pun tak sih dah teruk. Maknanya kita baca ketika sakit. Bah kalau duk baca semua ni, tiap-tiap waktu kita katanya baca awas ada bawa sebeh. Umpama tak bawa sebeh pun tak apa duk baca duk kuik dengan jari tapi baca semua. Mungkin kelebihan orang istiqamah baca qul huwallah 2 hebat-hebat. 1 antaranya lepas hipik kubur. Lepas hipik ni mana selisih tu lah rusuk. Allah Akbar. Sakit. Kita pejam mata kita tengok mulai dah. Allah Akbar. Takut. Sabit itulah Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Utsman iaitu menantu Rasulullah dengan mentua Rasulullah sebut kubur Umar dia menangis. Dia takut ni kerana kubur tak ada siapa dapat pertolongan kita. Melainkan amal ibadat kita. Ibadat kita hak sahih. Ibadat kita hak diterimakan oleh Allah seperti dia cakapkan semaya saat ni. Ibadat baca Quran, ibadat bersedekah. Sebab itulah harta benda kita kalau banyak hari ni buat apa guna. Berpada-pada Rasulullah rumah dia tak luas sangat di Madinah Waqsa. Tu pun duduk dengan anak dia Siti Fatimah sekali dengan cucu dia Hasan dan Hasan. Ya, Siti Fatimah Ali lagi sekali dengan Rasulullah. Rasulullah Siti Aisyah. Sepek aja rumah. Sampai ni kita buat mikirlah. Kita buat gambaran lah kita 3 lapis ada 7 hotel itu. Bah nak jadi binasa. Sampai itulah dia suruh banyakkan fastabiqul khairat, banyak bersedekah. Ini kita lihat sikit. Banyaklah harta kita bertaburan. Kita makan tu waspada. Siapa itu dalam ayat Quran tu kata lagu mana? Bismillahirrahmanirrahim. Kulu washrabu wala tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah kamu. Minumlah kamu. Wala tusrifu. Tapi tak boleh kamunya melebih-lebihi. Kanunya Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah Ta'ala kemerdekaan tak kasih. Tuhan tak anu sangat orang banyak makan banyak minum berlebih-lebih pas kau dah kenyang. Juga kita itibak, kita ambil daripada, kita istinbat daripadanya seperti kerja harta kita pada kita banyak kekayaan kita nak limpah ruah, nak banyak jariah, nak banyak bertabarruk khidmat bersedekah. Bukan nak kopu, nak tambung hidup setamu, nak tambung, nak buat harta tahu kepada anak cucu. Itu tidak. Masa sahabat tak ada lagi tu. Tak boleh kata. Kita orang panggil termasuk dalamnya apa ni? Cakap mudah orang panggil mesia-siakan. Melebih-lebihi, melafaui batas. Itu bukan hak sunnah Rasulullah. Rasulullah tak lebih hari dia. Kalau lebih, masa sahabat-sahabat seperti Umar, Utsman, dibaca sejarah, kita tengok sejarah, iaitu Utsman mantu Rasulullah. Ya Rasulullah kasih sekali. Dia malu Rasulullah dengan Utsman. Akhlak Utsman. Kemuliaan. Apa dah? Allahu Akbar.
Tak lebih harta dia. Ya Rasulullah kata barang siapa melebihkan harta nampak banyak maka bertabarruk khidmat. Itu Uthman satu kali dia tengok emas dia ada. Halak lebih sikit dak bagi habis. Bagi habis. Tak ada juga bagi kepada fakir miskin. Kita hari ni duk bergaduh nak jual gada nak apa ni. Tak ada apalah. Tapi ni ayat kata hari ni kita rumah hak nu 3 lapis. Tanah pitu berpuluh-puluh pitu duk tambung kaca duk tambung dah. Kita kurang dengan berkhidmat bertabarruk. Kalau wi juga tapi tak cukup. Kadang-kadang kita widah mana? 20 hari sebulan kawin widah tu seminggu masjid tu 5 buku ni buku. Tapi sebulan dah dia suruh tiap-tiap hari Nabi suruh. Hari ni banyak tu esok banyak sikit. Kalau mu lebih kalau mu harta banyak. Wan mata duit mata harta mu lebih. Nah mu banyaklah dengan apa ni belum lah fastabiqul khairat. Dah ni takut ni. Nak ayat kata apabila kita masuk dalam kubur, hok jahat bodok sekali dengan kita, hok baik bodok sekali. Nenglah di sini kalau kita buat rakak banyak sekali berhajat kita dengan bertaubat semasa hidup. Nah, baru kita geti kata aku apalah jadi bodoh. Geti dah kita kerana kita hidup gelap. Menangis habis-habis sesama teriak apa harta aku banyak dok taruh sangatnya. Duk kopoh dengan siapa aku mati tak ada buat kebajikan. Tak ada aku sedekah ya sikit. Aku sedekah sikit pun ingat tak ada pun dah lah. Sebulan 2 bulan pun aku buat dah. Ya Rasulullah suruh tiap-tiap hari. Kemarin buat 100, hari ni buat 200. Kalau ada emak esok buat sampai 500. Kalau banyak daripada harta benda yang dimilikinya. Jangan cedek. Anak dia ada hak dia ya Tuhan catat siap dah di Lauh Mahfuz rezeki dan umur dia. Tapi yang bersabit itulah kalau kita ada ketinggalan sikit sebanyak menjadi apa ni? Jadi warisi harta itu apa jadi mempesakoi. Tak ada salah, tapi jangan melebih-lebihi sangat yang taruh. Maka kitanya kena bawa sekali dengan amal ibadat daripada sedekah kita. Jariah kita, berkhidmat kita, tolong-menolong. Antaranya makan minum upamanya apa katakanlah sebut kata benda ni bersedekah, berkhidmat, tabarruk jariah. Dengan jariah inilah kita hebat di dalam kubur. Dah tak ada siapa tahu kita tak seorang tahu. Tapi dah setelah kita buat dah suka pula anak cucu. Nampak tak? Dah semua kelik habis. Keluarga habis kelik hari mati. Harta kita ke hak mana gitu turut mayat tu kelik habis. Akhirnya tinggal kita dengan jahat kita, dosa kita dengan pahala kita. Lepas tu kita tak sewi dosa turut buat lagu mana? Macam ni dah. Banyak kita beristighfar. Banyak kita kasih ke tubuh kita astaghfirullahalazim banyak hari-hari. Pagi, malam, petang astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Hidup di bibir mulut. Astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Akak dua tangan senantiasa kita berdoa lepas-lepas semaya. Lebih lagi ada celah kita berdoa bangunkan pukul 3, pukul 4 kita banyakkan berdoa, kita solat tahajud, solat syukur dan kita solat taubat, semaya taubat. Nanti insya-Allah satu masa saya nak nak ajar semaya sunat taubat. Insya-Allah minggu depan tak ada uzur ke apa. Nah, kita banyak munajah dengan Allah, minta ke Tuhan buaikan dosa. Allahumma wahai Tuhanku buailah dosaku sebelum aku meninggal dunia, sebelum cabut nyawa dalam badan, sebelum cerahkan nyawa ruh dengan badanku ya Allah. Sekiranya kalau engkau tak buai ga, nyanyolah hamba-mu ya doa ini. Hamba-mu yang jahil, hamba-mu yang apa ni? Ya dulu-dulu dah buat dosa banyak sekali. Di hari ni aku menyesal ya Allah. Gini kita senantiasa berdoa. Tak mesti arak bahasa Jawi. Supaya Tuhan apa? Karena Tuhan nanti nak apa? Tentu dia ni mati hal keadaan dosa tak ada. Nah, lepas tu bawa pahala pergi saja. Nah, ada sikit-sikit diampunkan oleh Allah Taala. Hak sakut bau dengan manusia kita maaf, kita pergi bertaubat, buat baik. Nah, insya-Allah Taala. Ni dia. Dah hak berkekal dengan kita masuk di dalam liang hak dek sekali dengan kita. Jahat dengan baik. Dosa dengan pahala ibaratnya. Maka hasil dosa ia nak memunahkan, ia nak ma'azakkan kita. Ia nak memfitnah kita dalam kubur. Adapun pahala ia nak menselamatkan kita. Nombor satu pahala hasan ni iaitu semaya 5 waktu. Dan banyak kita bersedekah. Dan banyak kita tolong-menolong di antara sama makhluk. Lebih-lebih lagi kita jaga hari ni di antara anak orang tak ada ibu bapa, iaitu anak yatim. Yang keduanya kita jaga orang susah, iaitu fakir miskin. Nah, kalau kita tak ada harta yang banyak, kita jangan saya.
InsyaAllah kalau kita kuasa kita buat. Lepas tu kita berdoa dengan Allah Ta'ala. Kita akan selamat lepas pada mati. Dia tak menyesal sangat banyak. Nah, habis di situ. Maka di sini saya pun tak nak mengalihkan masa. Abang luas soalan abang. Hanya semasa sujud abang. Bahaya waktu turun tangan dulu. InsyaAllah dia jauh gemuk. Ni orang gemuk. InsyaAllah. Alhamdulillah. Tabarakallah. Satu saudara kita dia tanya masalah, kata masalah dia besar. Dia besar maknanya orang panggil kilo berat lah. Jadi sampai ke 85 kilo, 90 kilo, nampak susah. Dia kalau turun lutut dulu dia sutuk perut. Dia sutuk perut tu masalah kita rayaknya rukun. Syarat daripada rokok dan tidak. Patah tanya ni masalah sujud. Anak tu sujud dia sutuk perut. Mana susah lah dia ni. Ni orang panggil termasuk dalam katakanlah orang panggil uzur dah ni. Ni uzur. Dan apabila uzur, hukum dimaafkan. Buatlah sebagaimana kuasa bagi kamu. Kalau kita nak turun lutut dulu, lepas tu nak tak tangi, jadi orang panggil musyakkah. Bawa kepada so'ah, bawa kepada mujud terletak lepas ke 6 lah pelodahnya. Ni saya faham di sini. Kaca-kaca turun gitu, sutuk perut debah turun ke belakang. Tu jadi mudarat, jadi satu bala boleh. Maka buatlah bagaimana kita kuasa. Dah kita ni besar, tak seperti orang amal lah, tubuh kita pun berasa berat, kita biasa tak turun lagu tu kita bawa kepada susah. Maka kita turun kita tangi dulu. Ada orang besar, banyak saya tengok. Dia getok tangi dulu supaya nak jaga tubuh dia tu. Upama dia satu penyakit ke, tubuh tak ada besar tapi dia penyakit. Dia nak turun lutut dulu tak boleh. Dia sakit sendi ke lagu mana, dia golek dia kain dengan tangi ada banyak. Biasa dia tanya saya, dia turun tangi dulu, lepas tu baru letak lutut. Lutut tu kali yang 3 dah. Tak ada tertik lutut dulu 2 tangan dah. Walau sahab mana asli mari sunat kita lagu tu lah. Tapi tangan dulu, maka haruskan. Maka haruskan boleh. Ni sahabat katanya. Dia apabila tempat musyakkah, tempat kita tak boleh kerja, walaupun benda ni sunat, dia jadi harus bagi orang tak kuasa. Boh-bohkan, suruh lagu tu. Ya ada kalau orang dah berjalan setengah jam, tak apa duk pegang lembu. Kok benda duk pergi tutul lembu kok benda kan? Tutul lembu le pagar boleh dak ciruk-gupuk. Tapi apabila pergi semaya mengerek, tak dia sudah di diri dia sekadar 2-3 minit. Jadi huyung pening nak terbalik, dia kena semaya le duduk. Sampai tu orang tengok jadi pelik, kok mano ni si Zaid ni. Dia pak cuma ni katakanlah pegang lembu boleh duk berjalan lagi kena tak ada apa berjalan, dia duk berjalan seumur boleh, dia tak bening. Ni satu penyakit. Tapi duk berdiri sebentar kalau semaya mula lengah kena lay mula bergetar boleh tak boleh duduk penyakit dia tu. Maka ni tak ada masalah. Haruskan. Bahkan wajib duduk. Kalau kacau berdiri dia bah. Maka haruskan. Satu lagi. Ya. Nak tunjuk apa? Tak email kaki main apa? Lebih 3 kali. Tu email. Boleh nak sujud. Dia nak sujud dah. Nak terus sujud. Kaki dia main. Supaya duk main. Pergi mari lebih 3. Duk kocok akik naik tu. Pas main kita makmum sah. Dia sah main. Semaya sah ke tak? Jadi orang panggil 3 kali gerak dah lah. Akik kaki kiri, akik kaki kanan, kek gonyoh kaki lek kiri. Tengok pada zahir, batas semaya. Batas. Akan tetapi sikit nak tanya. Takut dia duk garu, dia duk itu tu, dia badi ke gana. Dia terlekat terbaik, dia tak buat tak boleh. Dia badi dia dah tu. Ya ada orang badi, orang bahasa badi. Kalau dia tu sengelain duk amai sengelain lagu tu, jaga batas semaya. Ni kena tanya dia dulu. Ya kerana kalau kita mari buat kata kita nak mufarakah jangan. Tentu tak tentu kita mufarakah ya kerana penyakit dia. Takut-takut ada. Tapi tak ada penyakit lagu tu dah. Kalau ada penyakit dia tu lagu tu tak boleh. Dia tak boleh duduk lagu tu.
Tapi dia buat nampak-nampak tu nak jadi tabiat sengelai dia dah. Ni batas semaya. Walah dia boleh baru. Dia boleh Cumanya orang panggil dia bahasa main lila dia lagu mana. Dia punya nak sujud hidup diri deh. Akik kaki kanan, akik kaki kiri, ambil kaki kiri, gonyoh tak kaki kanan. Lebih 3 kali ni batas semaya. Batas 3 kali dengan tidak ada tomak ninah berturut-turut. Anggota hok tak ada tempat suruh batas. Sabit itulah saya nak ayat katanya, apabila kita akad 2 tangan hok tak ada tempat suruh. Dalam rokok Allahu Akbar. Rokok turun. Allahu Akbar dia hanguk kepala, tak apa dia suruh. Dia bila sekali ya. Tidak sami Allahu liman hamidah duk golek kepala tangan 2. Tak batal lagi semaya. Pasal tempat dia suruh. Patu hok di mana? Hok tempat batas semaya. Perhati mulai. Ni. Tak apalah. Saya nak masuk sini. Iaitu dak no. Ibu-ibu bapa perhati dah. Dia hok sunat akad tangan 3-4 tempat ni saya royak dah dulu. Satu akad tangan takbir takbir intiqal tu. Nak minah rukuk. Sunat akad tangan takbir nak rukuk. Allahu Akbar. Rukuk. Akad 2 tangan pergi kepada 2 telinga tu. Sami Allahu liman hamidah. Dan yang ketiga, yang keempat dengan takbiratul ihram lah. Atau dia suruh. Dan yang keempat dia tu di mana? Tepat akad daripada sujud. Akad pada sujud dia boleh setepat aja. Dia boleh lepas pada rakaat yang kedua, masa rakaat yang ketiga di tahiyat awal. Bangun tahiyat awal Allahu Akbar, hok tu aja sunat akad 2 tangan. Lepas tu rakaat yang kedua tak boleh. Sebab itu akad rakaat yang kedua kalau akad kita ada suruh dalam syarat. Pak kita pergi hanguk kepala batas maya nah jadi 3 gerak. Segerak tangan kanan, 2 gerak tangan kiri hanguk kepala Time mana? Time hok tak ada suruh. Bangun rakaat lepas sujud rakaat pertama. Allahu Akbar akad juga. Tapi hanguk kepala batas maya. 3 gerak dah tu. Dia hok bolehnya lepas pada tahiyat awal. Kalau dia mengorek bangun tahiyat awal tu. Kita lepas pada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tahiyat awal tu bangun tu. Nak pergi rakaat ayat 3 lah di situ Kalau mengorek pun nak pergi rakaat ayat 3. Bangun rakaat ayat 3. Hak tu sunat akad tangan. Kalau nyangkut kepala dimaafkan. Pasal orang panggil tepat dia suruh situ. Syarat suruh situ. Kalau Isya Zuhur, Asar, mengorek Isya. Dia 4 waktu ni. Hak sunat akad tangan lepas pada baca tahiyat awal. Ni tak batas semaya kalau ganggu kepala. Jadi 3 gerak dah tu. Tak batas. Dekat ayat keempat, dekat ayat ketiga bangun tu. Baru dekat ayat keempat kalau Zuhur, Asar, kalau Isya. Ataupun dekat ayat pertama, 2 tempat tu batas semaya lah. Kalau bangun daripada tempat sujud akad tangan. Hak boleh lepas tahiyat awal aja boleh akad 2 tangan. Juga hak dia tanya saning tu duk main gocok kaki. Ni batas semaya. Kalau dia sengelai lagu tu. Tapi ayat lagu tu pun tak boleh. Tapi buat lagu tu tak boleh duk. Penyakit dia dah lagu tu. Tu boleh jadi boleh duk. Kerana dia tak boleh tak buat gitu dia tak boleh. Dia ada satu badi dia. Satu kerja dia badi dah tu. Seperti orang batuk seumur sengelai batas semaya. Juganya orang panggil giduk gocok kaki, gonyong situ, gonyong sini. Tak comel tu. Lebih lagi iman lagu tu. Kita tahu dah. Kalau dia jadi sengelai duk buat bahasa, ingat dah. Takut sekali batas semaya. Mula-mula pakat cik tanya tu. Soalan terakhir apa? Terakhir ya insya-Allah. Tanya waktu dia sebab antara nak sujud tu, rokok tu. Dia baca Al-Fatihah, dia lalai. Jom ni. Tekah rokok tu pergi baca Fatihah, pergi baca maknanya baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, kita baca bisik-bisik. Tapi dalam rokok. Ingat dah. Rukun kauli, rukun bahasa kata tukar tepat, bukan sengelai. Terlupa, tak batas maya. Tak batas maya. Lain pada rukun fi'li. Rukun kauli, rukun bahasa kata, dia boleh tukar tepat dah kan. Rukun fi'li jangan nak tukar. Tapi dimaafkan. Syarat dengan ghaflah. Dengan terlupa, dengan lalai.
Nyi ingat lembu, kau ingat apa nama? Ingat wadu ye terbalik bih 7 pokok. Katakanlah 7 ingat tak ada salah, tetap batas maya dak lalai gitu tapi kurang follow. Kamadiannya timai rokok. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Setengah dah. Upamanya de alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Maka tengok apa aku duk baca dalam rokok, saat ni baca Fatihah dah dalam berdiri dalam qiyam. Maka dimaafkan. Klik mari semula. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Tak ada apa, tak batas maya. Betul kata rukun kauli, rukun bahasa kata. Ataupun timai Fatihah kita baca tahiyat. Habis mana ingat. Baca tahiyat lah. Lepas tu klik semula bismillahirrahmanirrahim baca Fatihah. Tak batas. Ataupun dalam tahiyat akhir dia baca Fatihah dah. Dia terlupa baca sekerak dah. Ihdinas siratal mustaqim dalam tahiyat akhir. Walah rukun situ tu. Maka tengok sudahlah aku terlalai. Klik mari semula. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Maka Fatihah tak ada apa jadi lagu. Dimaafkan. Kerana bertukar tepat rukun kauli dengan sabit lalai terlupa katakanlah. Tak ada apa. Tak batas maya. Boleh tak ada apa insya-Allah tak ada apa. Tanya makmum maya baca dengan kawan. Ni hok babo dak kata semua dah Faruk ni. Banyak tempat-tempat kampung ni. Kena mulai benar tu Allah. Terima kasih saya kepada siapa ni? Bang We. Terima kasih kepada Bang Wan kita ni. Dia tanya ni banyak. Ni sebelah babo mai pun duk mengajar kat masjid tempat-tempat duk istiqamah. Ni berakhir sebut semua dah. Allahu Akbar. Tengok dalam kitab ulama. Rasulullah satu kali besok merko. Rasulullah besok marah lah kepada umat. Sahabat-sahabat ia baca semaya derah. Lebih-lebih lagi semaya satu masjid, semaya berjemaah. Iman sunat baca derah hak tepat dia seperti baca Fatihah rukun qauli. Apa ni rukun qauli dah. Semaya berimam Fatihah dan surah. Tapi baca hak sunat tu imam pun tak boleh. Subhana rabbiyal a'la. Dalam sujud subhana rabbiyal azim. Sunat sami Allah tu supaya nabi makmum dengar. Sebab itulah bagi imam dia kena niat di antara nak semaya dia takbir intiqalat tu. Semua tu adalah orang panggilnya niat zikir. Serta makmum dengar. Tu tepat dia nak. Lepas tu makmum ni baca derah. Tak ledok. Dia pesang dia lagu tu. Ni jangan pesang nak. Pasal dia boleh slow. Steering duk dia. Makmum baca derah. Bagi semaya berimang lah. Si makmum baca derah. Hingga siapa 3 orang, 4 orang sebelah yang dengar. Maka ia nak bawa kepada haram. Nyata hari. Tak boleh. Nabi larang ni. Besok Nabi kata Allah Ta'ala dengar walaupun bisik. Tapi baca koha pun dengar telinga. Koha kita dengar telinga kita. Tegak-tegak bisik kita tu orang hendak berepek dengan kita. Tak ada kecuali kita sah pertama, sah yang kedua. Mana orang kanan kita, orang kiri kita lah. Dengar apa dengar tak butil lah. Kita dah kata Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ataupun At-tahiyyatul mubah. Kita beri dengar telinga kita. Telinga kita tu dengar mulai nyata. Cuma orang tepi kanan kita, tepi kiri kita tu dengar tak nyata. Hak ni comel. Orang kanan kiri kita tu dengar tapi nyata. Boleh dah. Tapi orang kanan kiri tu hingga bangga dah. Allah serabut dia semaya tepi Zaid tu. Maaf nak buat misal. Semaya tepi Zaid ko, semaya tepi katakanlah tepi Tolhah ko. Aku dari semaya tepi dia aku kena beralih dia semaya dia gelibuk. Jadi orang sebuah masjid jadi tempat dia tu dia jadi kalau dekat dia dengan si Zaid seorang ni tu hundur semualah. Maka ini haram. Mana? Orang yang kedua pun nyata, orang yang ketiga pun dengar lagi baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak ada apa dah. Jadi nak pergi dapat fadilat, pergi boleh haram. Ni kita kena cek diri kita. Kita kena slow. We dengar diri kita jadi.
Orang panggil dah dengan bil fa'li, orang panggil. Dengan diri kita jadi. Tak sah dah hebat kepadanya orang tiga. Ni kadang-kadang sah yang kedua dengan habis. Pas satu, yang kedua orang semaya sunat. Kita naik masjid orang tiga empat orang duk semaya. Kita duk totin seorang kita. Kita derahlah. Tu pun setengah daripada juga. Rasulullah marah. Ia membawa kepada masjid ni tempat ramai. Sibuk orang lain. Sebab itu kita nak baca Al-Quran dalam masjid. Mereka orang tak ada seorang hebuk. Boleh kita baca dengan secara derah. Lebih kurang tu pun tak boleh derah. Kalau ada dah ramai orang nak ambil semaya sunat, 2 semaya sunat, kita duk baca derah. Ni sunat nak sebuah baca Quran. Walaupun baca ayat suci Al-Quran tak boleh derah. Hingga bangang orang duk semaya sunat, bawa orang cacuk orang duk baca Fatihah, cacukkan orang rokok, orang sujud baca tahiyat. Jadi membawa ada kita walaupun baca ayat suci Al-Quran tak boleh. Lebih lagi dalam semaya hendak berepeng. Ni kena jaga benar. Pertimbang-timbangnya ni. Lagi sunnah Rasulullah tak boleh baca derah bagi makmum. Bahkan ada juga takbir intiqal lah. Baca derah dia. Allahu Akbar. Fatihah kau. Takbir derah dia. Supaya mubalik derah. Walah ada semaya 2 sah aja. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Makmum dia baca derah timbang takbir intiqal lah tu. Pun tak boleh. Kalau tergagik orang lain haram juga. We dengar dia. Ni sunat bagi makmum seorang ya. Ataupun mubalik supaya di Mekah masjid besar tu memang ada dia letak mubalik orang menyapa ke seorang tu imam tu. Tak ada apa sunat tu. Masa Rasulullah itu ada orang panggil mubalik di Mekah lah ni dah. Masjid ada Malaysia Thailand kita belana. Masjid besar-besar kan tak dengar. Dia 18 sah lek belakang penuh lagi orang jemaah. Berbelagi hari jemaah itu dia ada mubalik dia panggil. Tapi tempat kita jaga dia tak imam ada speaker dia tak imam. Jadi kalau sah semaya baca derah makmum tak boleh. Sekadar we baca diri dia. Derah gelibah orang haram mutlakan abadan. Tak boleh ni. Kena slow. Kena jaga benar ni. Banyak kok masjid madrasah bahasa tempat itu dia sengelai kata baca derah. Dia tak sedap dia kata. Tak buti bagi dia. Nyanyi orang ramai. Gelibah lebih. Sekadar telinga dia jadi lah. Nabi kata Allah Ta'ala walaupun berbisik dengar. Tapi semaya ni kalau bisik dia sampai telinga kita tak dengar, tak sah juga. Sekurang-kurang telinga kita dengar ke dah tu. Pas telinga kita dengar, orang yang kedua ni, orang kiri kanan kita tu dengar. Tapi dengar dia panggil dengan susi tak buti. Tak apa dah tu. We buti nyata kita sorang ya. Tak mesti, maknanya kanan kiri kita tu nyata kita baca. Tu nak dengar dah tu. Tak ada dah. Lepas tu, bapa nak baca amalan sikit baru. Tengah malam apa? Tak tengah malam dah sikit ya panak je ni. Ni satu amalan kita lah. Amalan ni panjang sikit tapi tak apalah. Dan insya-Allah tak pukul 10 lagi baru 9:30. Bismillahirrahmanirrahim. Ni satu amalan yang kita kena beramal. Satu amalan yang kena kita beramal. Mulai sekali-kali. Hak saya nak buat malam ni dunia pun jadi Allah Ta'ala jaga. Akhirat banyak pahala berat timbang. Sikit kata berat timbang. Kita tengok dalam surah Namli ayat 30. Iaitu surah dek caranya Nabi Sulaiman dengan Raja Balqis. Ni 2 minggu lepas saya baca dah ni. Kisah antaranya burung belatuk, ingat tak? Burung belatuk, ia 2 burung belatuk ambil surat Raja Sulaiman, Nabi Allah Sulaiman, hak tulisnya Sulaiman, berarti mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Nyatu ya. Jadi saya baca dah dulu kan Nabi Sulaiman tulis surat kepada burung belatuk, terus pagut burung belatuk bagi kepada Raja Balqis negeri Yaman. Preh dia tahu. Hok 2 minggu lepas baru. Saya baca 2 minggu lepas. Ada sejarah Nabi Sulaiman musafir. Hok burung belatuk kita tengok Raja Balqis ada sebuah matahari. Klik royak ke Nabi Sulaiman tulis surat suruh Raja Balqis mari. Bahasanya innahu min Sulaiman. Sesungguhnya datang surat ni daripada Raja Sulaiman.
Nah, iaitu Nabi Allah Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dan dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, Allah yang amat pemurah lagi kasih saya terhadap hamba yang beriman. Allah ta'lu alayya, maka mendatanglah, tak boleh lebih pada aku, iaitu Raja Balqis. Nah, waktu ni muslimin, datang kepada aku jadi Islam. Maka dengan satu ayat ni dalam surah An-Naml kita tengok ibu-ibu dan bapa, iaitu ayat 30. Surah An-Naml. Surah An-Naml ayat 30 dengan berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Baca ni ketika mana ibu dan bapa kita nak turun tangga, baca oleh 3 kali. Dan masa kita nak tidur pun bacalah 3 kali. Lepas-lepas semayang ngorek kita baca 3 kali, nak tidur kita baca oleh 3 kali. Nak pergi tu comel sekali, kita nak pergi berjumpa dengan orang besar-besar, nak pergi kerja kita, nak pergi tempat, umpama nak pergi minta hotel ke, comel. Orang tengok kita melia ni. Orang tengok kita kemuliaan sangat. Satu di atas kelebihan orang baca ni didindingkan daripada sihir. Orang nak sihir, nak khianat kita, orang benci kita, tak boleh. Orang kasih sayang dengan kita. Orang tengok kita berasa, kehebatan ni. Mana Tuhan berikan kepada kita berhikmat ni. Ini ayat suci Al-Quran. 4 kali lebih kita baca ni dalam tausiah. Satu didinding dengan sihir. Sihir tak nak celapak mari. Sihir tak nak kena rumah kita. Dan tempat kita berjalan, orang nak kena nak sebuah kepada makan minum, bubuh dalam makan minum, kan ufamu. Kata banyak-banyak macam lah. Orang nak buat dengan jalan siuk ke, dengan jalan minyak ke, dengan jalan hatta iblis mari ke. Kan Nabi Sulaiman hari tu iblis jadi rakyat dia. Hatu setan jadi rakyat dia semua. Orang nak buat rupa mana atas jalan sihir, atas tubuh badan kita, atas kaum keluarga dalam rumah kita, insya-Allah. Tuhan jaga daripada sihir. Ini nombor 1. Jaga daripada mengkhianati saudara dan saing-saing kita. Nak cuba kita, nak tubuh kita, nak sihir atas kita, walau bagaimana rupa, insya-Allah diselamatkan di atas muka dunia. Itu harus selamat ni. Ni kehebatan. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Kelebihan yang kedua, fadilat yang kedua. Fadilat mana? Pahala kebajikan yang banyak. 3 kali baca ni, masya-Allah, tingginya kalau kita tengok pahala Tuhan beri di akhirat kelak. Dan kelebihan semasa hidup dunia ialah memudah daripada segala urusan, dan tambah daripada kekayaan. Menjadi rezeki yang murah. Ini salah satu. Bunyi 1 rezeki, 2 rezeki, tapi ini 1 yang membawa padanya menambahkan, lepas daripada kepapuan, lepas daripada kemiskinan, tambah harta benda, memudahkan rezeki, mesababkan mudah rezeki. Kita beramaliah dengan dia, kita beramal dengan dia, baca dia semua, bacalah ketika mana pun. Bila lagi nak turun tangga, kita kena baca 3 kali, dan nak tidur 3 kali. Upama lepas semaya kan kita baca dia, insya-Allah. Yang kedua, memudah daripada segala urusan kita. Dalam kerjaan kita tu harus selamat. Gi kau tu kau ni semua dalam perjalanan kita, dengan apa semua hidup kita hari-hari, urusan kita hari-hari tu harus mudah. Bukan mudah. Tak jadi sekat, tak jadi setuk dalam kerjaan kita. Gi kira nak beli tanah pun mudah. Kira masuk kerja pun mudah. Kemudahan tu harus bebas. Kemudahan urusan di dalam tiap-tiap badan, tiap-tiap segi dalam kerjaan kita. Dan menambah daripada kekayaan dan rezeki itu mengikut tausiah. Yang ketiga tu hari kelebihan dengan ayat surah An-Naml ayat 30 saat ni, diterima daripadanya permintaan apa-apa. Kita minta nak gapo? Dia ketiga kelebihan. Berdoa dengan Tuhan, baca ni. Akan Tuhan bui dengan mudah-mudah. Ni inilah orang panggil satu ayat yang kehebatan, iaitu surah An-Naml ayat 30. Saya baca saat ni. Diterima daripada permintaan kita nak gapo dengan Allah Ta'ala, kita permintaan.
dengan asbab yang kita baca apa ni, sahabat kita bacakan satu ayat saat ni tu, maka Tuhan mudah membagikan kepada kita. Yang keempat, ayat ini juga dia katanya ayat apa ni, pengasih, dia penyayang. Orang tengok kita lemah lembut, orang tengok kita jadi kasih, setuju dengan kita, tak berasa benci, tak berasa hina. Orang tengok kita kasih sayang. Jadi pada mata orang pandai kita tu, kasih dia kepada kita. Bukan kata perempuan sajalah. Orang perempuan tu memang dah. Orang jantan pun serupa, kasih dengan kita, setuju dengan kita. Tak berasa nak marah, tak berasa nak bekai. Berasa nak bui kita berasa kita ni berjuguh macam-macam lah. Dia tengok kita sedap tengok di mata. Ini dia panggil ayat pengasih dan penyayang. Ini dia lah kelebihan dianya 4 perkara saat ni. InsyaAllah sama-sama kita beramal, dan juga saya sendiri pun sama-sama lah kita beramal dengan ayat suci Al-Quran dalam surah An-Naml ayat 30 dengan bunyi katanya Bismillahirrahmanirrahim, yang akhir sekalinya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Sadaqallahu wa maulana al-azim. Lebih kurang malam ni banyak sikit ni sejam setengah saya kecek. Ada salah silap dah, maaf lah kepada penonton ibu-ibu dan bapa yang telah dok mengikut di dalam Baba Channel FC. Maka saya pun hundur diri dengan lafaz beliau dengan kata assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, wallahu a'lam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bagus di jiran.